Exco Terengganu dakwa parti DAP akan ekstrim apabila perkara berkait Islam. Johan elak ulas berkaitan sindiran KJ terhadap BMX. Hamzah dakwa beras tempatan banyak di pasaran hanya ketika PRK. Bersatu tidak akan berhenti walau presidennya terlibat pendakwaan politik. PH bimbang Akmal Saleh punca pengundi bukan Melayu jauhkan diri. Zaid Ibrahim ingatkan KJ belajar dari Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sama saya Mirakilah dalam Netstab News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Exco Kerajaan Terengganu membidas DAP dengan menegaskan bahawa parti tersebut adalah golongan ekstrim sebenar. Menerusi Jawatankuasa Penerangan, Dakwah dan Pemerkasaan Syariah Negeri, Dr. Muhammad Khalil Abdul Hadi berkata, belang DAP boleh diteliti dalam beberapa insiden, terutama apabila melibatkan Islam. Katanya kenyataan terkini naib pengerusi DAP, Teresa Kok merupakan satu contoh sikap ekstrim dan melampau parti itu terhadap Islam. Menerusi kenyataannya di Facebook, beliau berkata parti DAP sebenarnya ekstrim apabila berkait dengan Islam. Ahli Jawatankuasa PAS Pusat itu berkata demikian bagi mengulas kenyataan bekas Menteri Pakatan Harapan yang membantah cadangan mewajibkan restoran dan syarikat makanan yang tidak menyajikan daging babi serta alkohol mendapatkan pensijilan halal. Kata Teresa Kok, ia berpotensi menambah beban kepada perniagaan termasuk melibatkan ribuan pengusaha restoran Melayu. Pelakon dan penyampai radio Hot FM, Johan elak untuk memberi komen mengenai kecaman diterima susulan video tular yang dikatakan DJ Radio Hot FM mempersenda Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Johan atau nama sebenarnya Muhammad Yazid Lim Muhammad Aziz berkata isu berkenaan seharusnya dijawab oleh pihak pengurusan stesen berkenaan dan beliau hanya menjalankan tugas sebagai penyampai. Kemarin sebuah video telah tular menyaksikan seorang penyampai radio iaitu Khairi Jamaluddin didakwa sengaja mempersendakan manifesto yang pernah dibuat oleh Datuk Seri Anwar. Dalam satu rakaman berdurasi 38 saat, KJ mempromosi dirinya untuk diundi sebagai penyampai radio popular Anugerah Bintang Popular BH ABPBH ke-36. Gurauan spontan KJ itu disambut dengan gelak tawa Johan serta seorang lagi rakan penyampai Farah Fauzana. Bagaimanapun warganet memberi reaksi yang kurang senang dengan sketsa mereka ketika itu yang mengendalikan segmen berkenaan. Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin mempersoalkan kewujudan beras tempatan hanya ada ketika kawasan tertentu mempunyai pilihan raya. Menurut beliau, ia seolah-olah membayangkan bahawa perlu ada pilihan raya setiap hari agar beras tempatan sentiasa ada di pasaran. Jelas beliau, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan sepatutnya memastikan keterjaminan beras tempatan, namun ia dilihat gagal dilaksanakan dengan baik. Menurut Hamzah, bukan sahaja dari sudut bekalan beras tempatan, ia termasuk juga dalam soal pemberian wang dan bantuan yang dilihat aktif berlaku pada waktu pilihan raya. Tegas beliau lagi, Perikatan Nasional akan berjuang untuk menentang semua bentuk kezaliman yang dilakukan oleh kerajaan pada hari ini terhadap rakyat. Jom sertai peraduan bersama Netstab TV untuk menang hadiah menarik setiap minggu dan grand prize setiap 3 bulan. Peraduan ini terbuka untuk semua. Anda hanya perlu menjawab 2 soalan yang akan dipaparkan pada setiap hari Rabu. Dan jawab 2 soalan tersebut dengan betul di ruangan komen dan anda perlu screenshot di YouTube kemudian hantar kepada WhatsApp kami di nombor 017-796-6978 pada hari Jumaat selepas berita petang.
Kami akan hubungi pemenang bertuah untuk pemberian hadiah. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Siapakah calon BN bagi PRK Don Mahkota? Apakah nama edisi terbaru Netstab News? Jangan lupa untuk jawab di ruangan komen Netstab News edisi petang Jumaat 13 September 2024. Ingat, screenshot jawapan di ruangan komen YouTube kemudian hantarkan ke WhatsApp kami. Berikut adalah pemenang mingguan pada 6 September 2024, minggu ke-9. Terima kasih kerana setia bersama kami. Parti Bersatu akan terus teguh bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin walau banyak terlibat dengan pendakwaan politik yang cuba menjatuhkannya. Keputusan Mahkamah Rayuan hari ini menolak permohonan Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi mengembalikan semula perintah melepas dan membebaskan beliau dalam pertuduhan projek Jana Wibawa dianggap mengecewakan. Bagaimanapun Bersatu akan berbincang dan menyerahkan kepada kebijaksanaan Barisan Peguam untuk langkah perundangan seterusnya. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, perjuangan mereka tidak akan sesekali terhenti dengan pendakwaan politik. Sebaliknya, ia memperkukuhkan lagi solidariti dan tekad bagi menentang segala kezaliman. Hari ini di Putrajaya, Mahkamah Rayuan menolak permohonan Muhyiddin bagi mengembalikan semula perintah melepas dan membebaskan beliau dalam pertuduhan projek Jana Wibawa. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh didakwa boleh menjejaskan peluang BN pada pilihan raya kecil Mahkota akan datang. Pemimpin Pakatan Harapan Johor Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim menyatakan kebimbangan berkaitan serangan terhadap Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok. Bercakap kepada Malaysia Kini, beliau berkata serangan ke atas Teresa oleh Akmal dan lain-lain serta keputusan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menegur ahli parlimen DAP itu mungkin mengecewakan pengundi bukan Melayu. Katanya lagi mungkin golongan pengundi masyarakat Cina boleh memilih untuk tidak keluar mengundi seperti di PRK Sungai Bakap. Mahkota adalah kawasan campuran dengan hanya 54% pengundi adalah Melayu, manakala 35% lagi adalah Cina dan 8% India. Sebelum ini dalam PRK Sungai Bakap, peratusan keluar mengundi Cina adalah lebih rendah daripada jangkaan dan dilihat sebagai undi protes terhadap kerajaan Madani dan kecenderungan Datuk Seri Anwar menarik pengundi Melayu dengan mengorbankan penyokong bukan Melayu mereka. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin diingatkan supaya belajar daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim jika mempunyai cita-cita menjadi Perdana Menteri. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim berkata bahawa pendekatan berhati-hati Khairi mungkin menghalang peluangnya untuk menjawat jawatan itu. Sementara itu, Zaid memuji keputusan strategik Datuk Seri Anwar baru-baru ini untuk mengukuhkan hubungan dengan Rusia dan menyertai kumpulan BRICS, menyifatkannya sebagai langkah berani mengukuhkan aspirasi Datuk Seri Anwar untuk menjadi pemimpin Islam global. Sebelum ini, Khairi dalam episod terbaru podcast Keluar Sekejap menyorot jumlah perdagangan yang agak kecil antara Malaysia dan Rusia, iaitu kira-kira 14 bilion ringgit berbanding hubungan ekonomi Malaysia yang lebih besar dengan China, mempersoalkan kebijaksanaan mempertaruhkan hubungan dengan Amerika Syarikat. Khairi mendakwa bahawa cita-cita Datuk Seri Anwar melangkaui menjadi Perdana Menteri Malaysia. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.